Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersama lagi dalam channel Master Kimia SPM. Baik. Alhamdulillah pada kali ini kita akan sama-sama membincangkan sedikit tips ataupun panduan menjawab soalan Kimia SPM. Okey. Dan kita akan fokuskan kepada soalan esei. Kenapa kita fokus kepada esei? Sebab ya kita faham bahawa soalan esei ini dia membawa markah yang banyak. Okey. Untuk kimia kertas 2, pelajar akan menjawab soalan esei ini pada bahagian B dan bahagian C. Okey. Bahagian B ada 2 soalan esei, pelajar mesti pilih satu, jawab satu soalan. Dan bahagian C ada 1 soalan esei, tidak ada pilihan, pelajar wajib jawab 1 soalan ini sahaja. So bermakna ada 2 soalan, 1 bahagian B, 1 bahagian C. Dan markah untuk esei ini biasanya 20 markah bahagian B, 20 markah bahagian C. Okey. Jadi bermakna untuk esei pemberatnya adalah 40% daripada 100% kertas 2. Sebab itulah kita fokus kali ini panduan menjawab soalan esei kimia SPM. Okey. Contoh. Okey, kita bawa satu contoh soalan pada kali ini. Okey, ini satu contoh soalan. Jadual menunjukkan haba peneutralan bagi 2 set eksperimen yang menggunakan asid yang berlainan bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida. Okey, kita ada set 1, set 2. Untuk set 1 kita ada asid P dan larutan natrium hidroksida, haba peneutralannya ialah negatif 55 kJ per mol. Untuk set 2 ya, kita ada asid Q dan larutan natrium hidroksida juga, tetapi haba peneutralannya lebih tinggi iaitu negatif 57 kJ per mol. Okey, baik. Okey, ini ialah jadual atau stimulus yang diberi dalam soalan. Dan pelajar tengok pada markah di sini ya, markah yang diperuntukkan di sini ialah 6 markah. 6 markah bermakna ya, markahnya banyak, 6. Ya. Okey, markah yang diberi dalam soalan ini sebenarnya ialah panduan untuk pelajar menjawab. Bermakna kalau 6 markah, pelajar sekurang-kurangnya kena ada 6 poin. Okey, 6 poin. Jadi untuk soalan esei ini sebaik-baiknya pelajar jawab dalam bentuk poin. Okey, tak perlu jawab dalam bentuk esei. Soalannya ialah cadangkan asid P dan asid Q. Banding dan terangkan perbezaan nilai haba peneutralan bagi 2 set eksperimen ini. Baik. Pertama sekali pelajar kena faham soalan. Okey, yang kedua kena tahu kehendak soalan. Ini 2 benda yang penting. Okey. Nak faham soalan kena rujuk stimulus yang diberi. Okey, di sini kita tengok nilai haba peneutralannya berbeza. Satu negatif 55 kJ per mol, satu negatif 57 negatif kJ per mol. Bermakna kita dah boleh agak dah. Ya, bermakna asid P dengan asid Q ni bezanya pada haba peneutralan. Nilai haba peneutralan. Okey. Yang kedua, kita kena faham apa soalan nak. Okey. Kita boleh highlightkan guna highlighter, guna apa-apa saja, supaya bila kita highlight apa soalan nak, kita akan jawab apa yang soalan minta. Sebab ramai pelajar akan jawab benda yang soalan tak minta. Satu benda yang salah. Soalan tak minta dia jawab. Yang keduanya, pelajar suka mengulas. Mengulas stimulus ataupun maklumat yang diberi dalam soalan. Ini tak perlu. Ya, benda yang dah diberi dalam soalan tak perlu ulas, tak ada markah. Okey, tengok di sini. Yang pertama, 6 markah. Yang pertama, soalan nak ialah cadangkan asid P dan asid Q. Okey, itu ya. Asid P apa, asid Q apa. Itu yang pertama. Yang kedua, banding dan terangkan perbezaan nilai haba peneutralan. Kita nak banding, kita nak terangkan kenapa haba peneutralan di sini berbeza. Itu yang penting. Nak jawab soalannya kenapa. Bukan pelajar kena cerita balik. Ya, haba peneutralan P negatif 55 kJ per mol, Q
acid Q dengan nitrat hidroksida negatif 57, tak perlu cerita. Yang dia nak kenapa? Itu sebab terangkan perbezaan. Okey, baik. Yang pertama, pelajar jawab dulu, apa itu acid P, acid Q? Yang ini contoh skema yang kita boleh bincang sini ya. Okey, kita jawab dulu acid P itu apa. Contoh acid P ialah acid etanoik. Ini contoh. Ataupun kita bagi dalam bentuk formula CH3COOH. Kenapa kita boleh bagi nama atau formula? Sebab soalan kata cadangkan. Bila cadang, pelajar boleh jawab dalam bentuk nama, dalam bentuk formula. Andai kata pelajar tidak yakin formula acid etanoik, maka pelajar tulis dalam bentuk nama. Tak kisah, salah satu. Okey, 1 markah. Kenapa pH acid etanoik? Sebab nilai haba penetralnya lebih rendah. Ya, negatif 55 berbanding dengan acid Q, negatif 57. Okey. Yang kedua, poin kedua ialah acid Q. Acid Q ni adalah acid kuat. Sebab dia lebih tinggi. Acid hidroklorik ataupun formulanya HCl ataupun apa-apa saja acid kuat, acid nitrik pun boleh, tak ada masalah. HNO3 boleh ya. Okey. 2 markah. Okey, poin yang ketiga, kita terangkan perbezaan kenapa acid P dengan natrium hidroksida negatif 55 kJ per mol. Kenapa acid Q dengan natrium hidroksida negatif 57 kJ per mol, haba penetralan. Itu yang kita nak kena terangkan. Okey, jawabnya poin yang ketiga, acid P adalah acid lemah, acid Q adalah acid kuat. Ya, ini 1 poin. Okey, 1 poin. Kemudian kita prediktikan lagi. Acid P mengayon separa dalam air. Kerana dia acid lemah, dia mengayon separa dalam air. Manakala acid Q mengayon lengkap dalam air. Okey, ada kedua-dua ni, kita akan dapat 1 markah. Acid P acid lemah, acid Q acid kuat. Kedua-duanya 1 markah. Acid P mengayon separa dalam air, acid Q mengayon lengkap dalam air. Okey, 1 markah. So, sudah ada 4 markah. Okey, daripada 6. Kemudian, kita kaitkan dengan nilai haba penetralan. Sebahagian tenaga digunakan semula untuk mengayon molekul acid P yang tidak mengayon. Okey. Jadi acid P tadi mengayon separa, sebahagian daripada molekul acid tidak mengayon. Maka sebahagian tenaga digunakan semula untuk mengayon molekul acid P yang tidak mengayon. Okey, itu poin yang ke-5. Maka sebab itulah haba penetralan acid P lebih rendah daripada acid Q. Okey, itu kita banding. Ya, haba penetralan acid P lebih rendah pada haba penetralan acid Q. Okey, ini 6 poin untuk soalan contoh soalan inilah ya, 6 poin. Jadi pelajar tengok cara jawabnya simple saja. Markah hanya 6, kita ada 6 poin saja, tidak perlu kita jawab menggunakan kertas yang banyak ataupun huraian yang panjang. Tak perlu buat esei menjela-jela ya, tapi kita straight to the point. InsyaAllah. Jadi ini satu contoh soalan. Jadi kita akan tengok lagi nanti dalam siri video kita yang akan datang soalan-soalan yang lain pula sebagai panduan kepada pelajar supaya dapat ya skor kertas esei ni skor yang tertinggi mudah-mudahan insyaAllah. Jadi jangan lupa teruskan bersama kami dalam Master Kimia SPM dalam siri video kami yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share video kami. Semoga dia memberi manfaat kepada seluruh pelajar di seluruh Malaysia insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.